Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Pelajaran 15. Solat Jumaat, wadah kesatuan. Ingat, apabila kita mahu belajar tentang fiqh, perkara pertama yang mesti kita cari tahu ialah pengertian. Okey kelas? Apa tadi kelas yang mesti kita tahu? Pengertian. Baik, apa itu solat Jumaat? Dari segi bahasa, Jumaat bermaksud perhimpunan. Okey, yang dimaksudkan dengan perhimpunan ialah perhimpunan segala kebaikan. Apa arti solat Jumaat dari segi istilah? Komponen yang pertama, solat 2 rakaat secara berjemaah. Solat 2 rakaat secara berjemaah. Solat 2 rakaat secara berjemaah. Tidak boleh solat 2 rakaat tu secara berseorangan. Komponen yang kedua, hari Jumaat waktu Zuhur. Hari Jumaat waktu Zuhur. Hari Jumaat waktu Zuhur. Apa erti solat Jumaat? Solat 2 rakaat secara berjemaah pada hari Jumaat waktu Zuhur. Tidak boleh sembahyang Jumaat pada hari Sabtu. Tidak boleh sembahyang Jumaat pada hari Rabu. Tidak boleh sembahyang Jumaat pada hari selain hari Jumaat. Okey, solat Jumaat. Solat 2 rakaat pada hari Jumaat mesti dalam waktu Zuhur. Tidak boleh solat 2 rakaat pada hari Jumaat tetapi jam 10 pagi ataupun mungkin Zuhur panas kan, jadi kita sembahyang petang sikit lah, time asar. Solat 2 rakaat berjemaah hari Jumaat tapi dilakukan pada waktu asar. Okey, tidak boleh ya, tidak boleh. Mesti hari Jumaat waktu Zuhur. Dan komponen yang ketiga ialah didahului oleh 2 khutbah beserta rukun dan syarat tertentu. Sebelum solat Jumaat mesti ada khutbah. Sebelum solat Jumaat mesti ada khutbah. Sebelum solat Jumaat mesti ada khutbah. Berapa khutbah? 2 khutbah. Okey. Baik kelas. Apakah dalil solat Jumaat? Dalil solat Jumaat. Kita ambil yang senang boleh ya. Al-Jumu'atu haqqun
wajibun. Hak wajib ala kulli muslim. Jumaat tu tanggungjawab yang diwajibkan ke atas setiap Muslim. Laki-laki Muslim. Hari Jumaat itu, solat Jumaat itu hakun. Tanggungjawab wajibun yang diwajibkan ala ke atas kulli setiap Muslim. Setiap yang Muslim. Baik. Apakah hukum solat Jumaat? Solat Jumaat hukumnya fardu ain bagi setiap lelaki Muslim yang mukallaf. Apa maksud fardu ain, kelas? Tanggungjawab individu mesti dilaksanakan. Wajib ke atas setiap individu. Tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh minta tolong orang. Contohnya hari ni, macam busy lah hari ni. Aku wakilkan adik aku lah. Dek, tolong sembahyang Jumaat untuk abang lah. Ni hari abang dah ulah. Jadi adik tolong sembahyangkan untuk abang. Wakil. No. Hukum solat Jumaat, hukumnya ialah fardu ain. Baik, siapakah orang-orang yang wajib solat Jumaat? 1. Islam baligh berakal merdeka lelaki sihat mastautin. Sekali lagi, Islam baligh berakal merdeka lelaki sihat mastautin. Islam baligh berakal merdeka lelaki sihat mastautin. Baik. Dalam fiqh, sila ambil perhatian dan sila fokus apabila menghafal syarat wajib dengan syarat sah. Okey, sekali lagi. Syarat wajib, syarat sah. Syarat wajib, syarat sah. Dalam fiqh, tolong bezakan antara syarat wajib dengan syarat sah. Yang menjadi kekeliruan kepada kita semua ialah apabila murid tertukar di antara syarat wajib dengan syarat sah. Ada beza syarat wajib dengan syarat sah. Apa itu syarat wajib, kelas? Baik. Apabila orang itu Islam, dia wajib solat Jumaat. Begitu syarat wajib. Okey. Syarat sah. Orang tu Islam. Dia pun pergi solat Jumaat. Sah ke tidak solat Jumaat dia? Kalau dia sembahyang Jumaat tetapi dia bersembahyang di rumah kawan dia. Faham? Sekali lagi ya. Tolong bezakan antara syarat wajib dengan syarat sah. Tolong bezakan antara syarat wajib dengan syarat sah. Baik, syarat wajib. Apabila seseorang itu mempunyai ciri-ciri yang berikut. Dia wajib solat Jumaat. Yang pertama, Islam. Apabila orang itu Islam, dia wajib solat Jumaat. Baik. Selesai. Ada seorang lelaki yang Islam pergi solat Jumaat.
Ada seorang lelaki yang Islam pergi solat Jumaat. Adakah solat lelaki ini sah jika dia solat di rumah kawannya, bukan di masjid? Seorang lelaki solat Jumaat 2 rakaat pada waktu zuhur, tetapi di rumah kawannya, bukan di masjid. Sah atau tidak? Jawapannya tidak sah. Baik. Kita akan tengok apakah syarat sah solat Jumaat. Sebelum tu, kita fokus kepada syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, hendaklah seseorang yang diwajibkan solat Jumaat itu beragama Islam. Ada kawan kita yang bukan beragama Islam mau cuba-cuba solat Jumaat. Okey? Dia tidak diwajibkan solat Jumaat. Yang wajib solat Jumaat ialah orang yang beragama Islam. Baik. Adik kamu baru lahir, adakah dia diwajibkan untuk solat Jumaat? Tidak. Kenapa? Sebab orang yang wajib solat Jumaat ialah orang yang baligh, berakal, bukan gila. Okey? Yang keempat, merdeka, bukan hamba. Yang kelima, lelaki, bukan perempuan. Ada tak perempuan yang pernah solat Jumaat dekat sini? Contoh kan, jalan-jalan. Contoh contohlah. Jalan-jalan di KK, kan? Mau balik rumah jauh lagi. Sebab lepas ni mau terus pergi CP ataupun mau pergi 1B. Jadi, time tu tengah hari sudah. Jadi yang laki-laki ni pergilah sembahyang Jumaat. Yang perempuan ni turun juga di masjid Likas tu. Tapi tak tahu mau buat apa. Hari Jumaat tengah hari kan? Ikutlah sembahyang Jumaat. Bolehkah perempuan solat Jumaat? Boleh. Perempuan boleh solat Jumaat. Tiada masalah. Tetapi selepas selesai solat Jumaat tu, hendaklah dia menunaikan solat zuhur. Tetap dia mesti solat zuhur juga. Apa pun yang terjadi, dia mesti solat zuhur juga. Syarat yang keenam, syarat wajib ya, syarat wajib. Apakah yang menyebabkan seseorang itu wajib solat Jumaat? Hendaklah orang itu sihat. Sekiranya orang itu dia Islam, dia baligh, dia berakal, dia merdeka, dia lelaki, tetapi dia sakit, adakah dia diwajibkan untuk menunaikan solat Jumaat? Jawapannya tidak. Baik, syarat yang ketujuh ialah hendaklah seseorang itu mastautin. Okey, hendaklah seseorang itu mastautin. Ada kan dalam IC pemastautin tetap ataupun memang orang yang tinggal di situ. Okey? Itu mastautin ya. Artinya dia bukan sedang berjalan. Bukan sedang musafir. Di sini ada perbahasan dia. Okey? Ustazah, saya PKK ataupun saya pergi belayar. Ustazah, saya PKL. Saya masih sembahyang Jumaat ke Ustazah? Okey, nanti kita bahaskan sekejap lagi. Okey? Ilmu itu hendaklah dipelajari secara tertib. Okey? Ilmu itu hendaklah dipelajari secara tertib. Okey? Jangan terus melompat. Okey? Bukan begitu caranya belajar. Apabila mempelajari sesuatu ilmu, hendaklah mempelajarinya mengikut tertib.
Okey, sebelum pandai membaca, hendaklah mengenal huruf terlebih dahulu. Tidak ada orang yang terus pandai membaca sebelum dia mengenal huruf terlebih dahulu. Okey, samalah macam kita semua. Mungkin ada di antara kita yang tidak pandai baca Jawi. Okey? Betul? Betul. Tidak apa, bukan masalah tu. Belajar itu perlu. Sehingga kita mau mati sekalipun, kita tetap perlu belajar. Kenapa? Kenapa time mati pun perlu belajar? Okay? Sebabnya masa mati kita mengalami satu, apa kata orang? Kecelaruan dan kesukaran. Semasa kita sedang nazak, syaitan akan berlumba-lumba mendatangi kita untuk menyesatkan akidah kita. Sebab tu, semasa seseorang itu sedang nazak, perlunya ada seseorang yang masih sihat di sampingnya untuk mengingatkannya ataupun untuk mengajarkannya cara-cara, bukan dia tidak pandai tetapi dia dalam keadaan yang lost, I can say, okay, boleh dikatakan dalam keadaan lost. Okay, jadi perlunya ada seseorang yang datang untuk mendampinginya dan mengajarkan kepada orang yang sedang nazak itu kalimah La ilaha illallah. Faham? Okay? Orang yang sedang nazak itu perlu diajarkan. Jadi orang yang sudah mau mati pun perlu belajar, apatah lagi kita yang masih sihat. Baik. Jadi bila tidak pandai membaca, jangan risau. Okay? Terus belajar, terus belajar. Banyakkan mendengar. Okay? Baik, sekarang kelas kita akan belajar syarat sah solat Jumaat. Syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, hendaklah solat Jumaat itu dilaksanakan di masjid. Okey, hendaklah dilaksanakan di masjid. Di surau saja? Boleh di surau. Okey. Kalau ikutkan yang nombor 1 ni mesti di masjid kan? Tapi cuba kamu bayangkan, zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah dulu, masjid dia bukan macam masjid kita yang sekarang ni tau. Ada tiles, ada mozaik, ada atap, ada aircon, ada tempat wuduk yang khas. Okey, zaman Rasulullah dulu, masjid yang pertama dibina adalah daripada pelepah kurma. To be exact, masjid zaman Rasulullah tidak sama dengan zaman kita. Jadi, didirikan di masjid ni saya tidak sure sama ada boleh ke tidak didirikan di surau yang memenuhi ciri-ciri ataupun item-item yang seterusnya ini sekejap lagi nanti kita bincangkan ya. Baik. Di sesebuah tempat itu, okey, hendaklah apabila mendirikan solat Jumaat itu, jemaah dia mestilah sekurang-kurangnya 40 orang yang bermastautin termasuk imam. Okey, untuk mendirikan solat Jumaat, okey, mestilah cukup 40 orang. Okey. Syarat sah solat Jumaat. Bagaimana solat Jumaat yang didirikan dengan kapasiti 39 orang sahaja? Okey, sah ke tidak solat Jumaat yang mana dalam tempat solat Jumaat tu hanya ada 39 orang sahaja? Okey, baca sekali lagi. Syarat sah solat Jumaat. Solat Jumaat itu sah apabila jemaahnya cukup ataupun ada sekurang-kurangnya 40 orang yang bermastautin. 41 orang boleh? Bolehlah, tiada masalah. 39 orang? Boleh ke tidak? Sah ke tidak solat Jumaat yang didirikan oleh hanya 39 orang sahaja? Okey. Syarat sah
solat Jumaat yang ketiga ialah didirikan dalam waktu zuhur. Tidak boleh solat Jumaat itu, tidak boleh solat 2 rakaat itu dilaksanakan pada waktu asar. Tidak boleh solat 2 rakaat itu dilaksanakan pada jam 10 awal sikit. Tidak boleh solat Jumaat itu dilaksanakan pada pukul 8. Contohnya hari raya kan? Hari raya, hari Jumaat. Jadi hari raya tu pagi-pagi semua orang pergi sembahyang hari raya. Lepas sembahyang raya, terus buat sembahyang Jumaat. Boleh ke tidak? Satu kali lah. Susah lagi mau balik-balik kan? Jadi nanti tengah hari tak payah datang masjid lagi. Boleh ke tidak? Tidak boleh. Mestilah didirikan dalam waktu zuhur. Baik, yang keempat, hanya satu solat Jumaat bagi satu tempat. Dulu pernah ada satu slogan yang famous ni, satu rumah, satu komputer. Okey, sekarang slogan kita yang kamu mesti hafal ialah satu solat, satu tempat. Satu solat, satu tempat. Satu solat, satu tempat. Okey, di dalam sebuah kampung yang sama boleh tak? Boleh tidak ada 2 solat Jumaat? Okey, jawapannya tidak boleh. Kecuali lah, ini bukan cerita pasal kampung ya. Nanti kamu salah faham pula. Okey, satu tempat. Satu tempat. Satu tempat tu ada satu sahaja solat Jumaat. Okey. Bergantung kepada keluasan kawasan dan kepadatan penduduk. Okey. Baiklah. Syarat sah solat Jumaat yang seterusnya, hendaklah solat Jumaat itu didirikan secara berjemaah. Okey. Di dalam masjid cukup 40 orang. Ngam sudah waktu zuhur. Okey, ngam sudah waktu zuhur. Tetapi solat itu tidak dilaksanakan secara berjemaah. 40 orang dalam masjid, zuhur ngam sudah, mau solat Jumaat ngam sudah, tapi tiada imam. Semua solat sendiri-sendiri. Sah ke tidak solat Jumaat itu? Jawapannya tidak sah. Okey. Syarat sah solat Jumaat. Yang menentukan solat Jumaat itu sah ataupun tidak adalah dengan didirikan secara berjemaah. Baik. Nombor 6, syarat sah yang seterusnya ialah didahului dengan 2 khutbah. Okey. Okey, nombor 6 ni ada perbahasan yang sangat terperinci akan dibahaskan dalam kelas yang akan datang. Okey. Boleh ke tidak sebuah solat Jumaat itu didahului dengan 1 khutbah sahaja? Baca ni. Syarat sah solat Jumaat mestilah didahului dengan 2 khutbah. Okay, jadi tidak bolehlah 1 khutbah. Okay? Baik, yang seterusnya. Mastautin, musafir, mukim. 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 Okey. Musafir, kamu familiar kan? Musafir tu orang yang berpergian. Okey, orang yang berlayar, orang yang PKK, orang yang pergi KL, okey? Orang yang pergi luar negara. Tidak kisahlah orang tu pergi mana sekalipun. Selagi mana perjalanannya itu bukan pergi bandar. Pergi bandar tu bukan musafir, okey? Saza, aku pergi bandar hari ni, Saza. Aku tak perlu sembahyang Jumaat kan, Saza? No. Selagi perjalanan kamu itu, contoh, even if kamu pergi Indonesia sekalipun, misalnya suatu hari nanti kamu duduk di Sabah, di area Tawau. Kan Tawau kan sebelah Kalimantan, is it? Yang penting ada kan tempat yang Sabah yang di sebelah Indonesia kan? Okay. Even if kamu kata, Saza, aku pergi Indonesia, jadi aku tidak payah sembahyang Jumaat kan, Saza? Aku kan duduk Sabah, aku kan duduk dalam Malaysia, Saza.
Tapi bila aku pergi Indonesia, tak perlukan sembahyang Jumaat. No, bukan begitu cara perkiraan dia. Ada syarat yang ditetapkan, iaitu perjalanan itu hendaklah melebihi 81 kilometer. Begitu, lebih kurang area-area situ lah ya. 2 marhalah lah yang tepatnya. 2 marhalah tu satu jarak yang telah ditetapkan, okay, oleh ulama pada zaman dahulu. Okay, ini pun yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang yang dinamakan sebagai musafir itu adalah apabila seseorang itu, apabila jarak dari rumah ataupun tempat tinggal seseorang itu ke suatu tempat melebihi 2 marhalah, barulah dikira sebagai musafir. Jadi orang yang berlayar ni perlu ke tidak solat Jumaat? Orang berlayar perlu ke tidak solat Jumaat? Orang yang berlayar perlu ke tidak solat Jumaat? Okey, wajib orang yang musafir itu solat Jumaat. Sekiranya, dengar dulu sampai habis. Sekiranya dia bertolak selepas gelincir matahari, atau sekiranya dia bertolak selepas azan zuhur azan pada hari Jumaat waktu tengah hari tu berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan zuhur berkumandang. Selepas gelincir matahari, barulah dia mau berlayar. Contohnya dia mau berlayar jam 2 ke, jam 3 ke. Yang penting selepas waktu solat Jumaat, barulah dia mau berlayar. Dia masih lagi wajib menunaikan solat Jumaat. Berbeza dengan orang yang berlayar awal subuh-subuh tadi, Jumaat tadi. Berbeza. Okey? Baik, yang seterusnya adalah mukim. Apa itu mukim? Mukim ni, dia orang yang musafir tadi. Tadi, orang tu musafir kan? Dia wajib solat Jumaat ke tidak? Wajib sekiranya dia berlayar selepas gelincir matahari. Baik. Dia mau berlayar di seberang. Dan dia stay di seberang selama 2 minggu. Adakah dia akan berjumpa dengan hari Jumaat semasa dia berada di seberang? Jawapannya ya. Dia akan jumpa dengan hari Jumaat semasa dia berada di seberang. Semasa dia sedang berlayar ni, wajib ke tidak dia sembahyang Jumaat? Jawapannya wajib. Kenapa? Sebab dia sudah jatuh istilah mukim. Sebab dia sudah jatuh istilah mukim. Sebab dia sudah jatuh istilah mukim. Apa itu mukim? Bukan penduduk tetap, bukan penduduk asal sesuatu tempat. Tetapi dia stay di situ lebih dari 3 hari. Tadi saya cakap dia berlayar berapa lama? 2 minggu kan? Asal usul hukum ialah orang yang lebih 3 hari di suatu tempat dinamakan mukim. Dan orang-orang yang mukim ini diwajibkan ke atasnya solat Jumaat. Sekiranya di tempat dia mukim tu, dia dengar azan. Okey? Sekiranya di tempat dia mukim tu, dia dengar azan. Contohlah, kamu dihantar ke satu tempat, iaitu contohnya kamu dihantar masuk ke dalam hutan. Tetapi kamu tidak mendengar azan. Maksudnya di hutan tu tidak didirikan solat Jumaat. Jadi kamu bolehlah solat zuhur seperti biasa. Okey? Ada kan orang yang dihantar ke hutan kan? Baiklah, Mas Tautin. Mas Tautin tu pula orang yang memang tinggal di situ, memang tidak ke mana-mana, memang
penduduk asal tempat tu. Okey, jadi dia lebih-lebih lagi dia lagilah wajib solat Jumaat. Baik kelas, apakah hikmah diadakan solat Jumaat ni? Kita ambil yang paling senang. Menyatu padukan umat Islam, melatih umat Islam supaya bersatu. Okey, hari ini umat Islam agak mengecewakan kesatuannya, ya. Berapa ramai orang Islam dengan orang Islam bergaduh sesama sendiri. Even kita di dalam kelas kita sekalipun, Islam dengan Islam bergaduh. Okey, kita harus malu dengan orang yang bukan beragama Islam. Okey, ini bukan akhlak yang Rasulullah ajar. Okey, antara hikmah solat Jumaat ialah merapatkan ukhuwah antara satu sama lain, saling mengenali. Mungkin kita tidak pernah jumpa orang tu. Okey, tidak pernah bertegur sapa. Tetapi dengan adanya solat Jumaat ataupun hikmah adanya solat Jumaat, kita jadi kenal dengan jiran ataupun tetangga kita. Yang seterusnya ialah melaksanakan ajaran Islam. Baik kelas, sampai sini sahaja kelas kita hari ini. Saya doakan agar semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. InsyaAllah sampai bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.